Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Zain bin Mazlan. ID student saya 990503065283 001. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan pengenalan kepada komunikasi tugasan kod ABCC 1103. Okey, baik. Dalam artikel yang pertama ni, seperti kita fahami bahawasanya komunikasi di dalam organisasi ini sangat penting dalam menyampaikan sesebuah maklumat. Tidak kira di dalam ketika itu di dalam kerja maupun di luar pekerjaan. Perkara ini kerana bagi segala niat yang kita ingin sampaikan itu faham dan jelas dan mudah difahami oleh orang yang mendengar tentang maklumat yang kita sampaikan. Dengan komunikasi yang ringkas dan padat dan juga mudah difahami, perkara ini juga akan mendatangkan kepercayaan pengurus syarikat kepada para pekerjanya. Seperti jikalau syarikat tersebut telah ditimpa masalah, didatangi masalah oleh pihak luar dan pelbagai lagi lah masalah, maka pengurus syarikat tersebut akan lebih percaya kepada para pekerjanya kerana para pekerja tersebut dapat menyelesaikan masalah itu dengan mudah kerana pengurus syarikat tersebut mengetahui bahawasanya dia mempunyai pekerja yang berkualiti. Seterusnya, komunikasi di media sosial. Kita tahu bahawasanya komunikasi di media sosial juga adalah perkara yang sangat penting lah. Kerana dengan komunikasi di media sosial ni, kita akan dapat menyampaikan sesuatu maklumat itu hanya dengan secara dalam talian. Perkara ini akan menjadikan mereka yang ingin menyampaikan maklumat tersebut jimat masa dan juga jimat kos, kerana tidak perlu mereka pergi jumpa seseorang itu hanya untuk menyampaikan maklumat. Cukup sekadar di dalam talian. Akan tetapi dalam media sosial ni juga, komunikasi di dalam media sosial juga sangat kita perlu ambil berat lah. Kerana apabila kita ingin menyampaikan sesuatu maklumat itu, kita seharusnya menyemak dahulu sama ada maklumat tersebut adalah palsu ataupun benar. Dua kaedah dalam mengharungi etika pada zaman kini, antaranya yang pertama adalah apabila kita hendak bertoleransi ataupun berkomunikasi dengan seseorang melalui dalam talian, kita seharusnya menggunakan dengan bahasa yang penuh berhemah. Kerana apabila kita tidak menggunakan dengan penuh berhemah apa yang disampaikan, perkara ini akan menjadikan kemungkinan akan memutuskan silaturahim. Setiap penyampaian yang kita sampaikan, ia mempengaruhi emosi dan sifat seseorang. Oleh itu, apabila ingin menyampaikan sesebuah maklumat, sampaikanlah dengan penuh berhemah, walaupun ianya sama ada ianya secara lisan ataupun secara bukan lisan. Ini seperti dalam mesej dan pelbagai lagi lah. Kaedah yang seterusnya, kaedah yang kedua, itu apabila kita ingin memuat naik maklumat yang kita telah terima, kita hendaklah kita menyemak dahulu ataupun kita bertanya dahulu kepada pemilik yang menyampaikan mesej tersebut kepada kita, sama ada mesej yang kita terima itu oleh sama ada mesej yang kita terima dari dia tu, sama ada benda tu dah benar ataupun masih palsu. Kerana kalau kita tidak menyemak ataupun kita tidak bertanya kepada pemilik yang sah itu, maka perkara ini boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Seperti dia kata maklumat itu yang disampaikan, contoh seperti dia menerima mesej bahawa Abu ni seorang yang menerima rasuah.
Walhal perkara itu tidak pernah berlaku pada si Abu. Jadi perkara ini demi kita mengelakkan daripada menjatuhkan reputasi seseorang itu tanpa sebab, lebih baik kita bertanya kepada pemilik yang menyampaikan mesej itu, ataupun kita pergi kepada laman web www.sebenarnya.my. Seterusnya di belakang ini ada satu gambar mana antara strategi dalam praktikal untuk kita dalam era digital ni lah. Gambar di belakang ini menunjukkan bahawasanya strategi ini boleh kita gunakan dalam menyampaikan mesej ataupun dalam menggunakan di media sosial untuk menerima mesej ataupun menyampaikan maklumat. Kali ini kalau kita tak ambil berat, dia boleh mendatangkan fitnah dan juga boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum dan juga masyarakat yang harmoni dan aman, seharusnya apabila kita ingin menyampaikan maklumat di media sosial ataupun organisasi, maka ikutilah standard-standard yang telah ditetapkan oleh syarikat dan juga kerajaan negara kita bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini terjadi seperti negara luar. Itu saja daripada saya, penjelasan mengenai pengenalan kepada komunikasi Ketugasan ABCC 1103. Sekian, terima kasih.